Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, pada minggu ini berlaku sedikit kegemparan politik khususnya di negeri Perak apabila kononnya wujud gerakan ataupun desas-desus gerakan yang untuk meruntuhkan ataupun menggantikan kerajaan perpaduan Perak pada ketika ini dengan kerajaan yang baru. Ianya bermula dengan satu laporan media yang mengatakan ataupun memetik kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Perak, Saudara Razman Zakaria, yang mengatakan bahawa berlaku pertemuan antara dirinya dengan beberapa adun kerajaan Negeri Perak sekitar dakwaan ataupun khabar angin yang mengatakan bahawa wujud gerakan untuk mengubah kerajaan perpaduan Negeri Perak sedia ada pada ketika ini. Razman Zakaria yang juga merupakan adun Gunung Semanggul dan juga merupakan pesuruh Jaya PAS Negeri Perak mengatakan bahawa pertemuan itu memang berlaku dan ia sekaligus menimbulkan dakwaan ataupun kegemparan ataupun kebimbangan bahawa kerajaan negeri Perak yang ada pada ketika ini tidak stabil. Sebagai respons, saudara, apa yang berlaku pada hari Isnin yang lalu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad segera mengadakan sidang media di bangunan Perak Darul Rizwan dengan disertai oleh hampir kesemua adun-adun negeri Perak yang ada untuk menyatakan bahawa kerajaan negeri Perak pada ketika ini sememangnya kukuh dan stabil dan sememangnya tidak ada wujud gerakan ataupun sebarang mana-mana adun yang berhasrat untuk melompat parti kepada Perikatan Nasional. Dan beliau juga melahirkan rasa kekesalan beliau atas kenyataan yang dikeluarkan oleh Razman tersebut dengan mengatakan bahawa kenyataan tersebut sebagai tidak bertanggungjawab dan boleh menyebabkan pelabur-pelabur berasa ragu-ragu ataupun takut untuk masuk melabur ke negeri Perak disebabkan wujud dakwaan yang mengatakan bahawa kerajaan Perak tidak stabil dan sebagainya. Pada hari yang sama, Saudara Razman selaku Ketua Pembangkang Negeri Perak juga membuat sidang media dengan disertai oleh hampir kesemua juga adun-adun pembangkang daripada Perikatan Nasional dengan mengatakan bahawa pertemuan tersebut sememangnya wujud, namun mengatakan bahawa pertemuan tersebut hanyalah merupakan pertemuan yang casual di mana mereka hanya minum-minum sahaja dan tidak ada perbincangan langsung untuk menukar kerajaan dan sebagainya. Namun kenyataan yang timbul selepas itu menunjukkan sikap yang agak berbeza apabila beliau juga menyatakan bahawa tidak mustahil ataupun tidak pelik jika berlakunya pertukaran kerajaan kerana beliau mengambil contoh dalam penggal yang lalu apabila dua kali kerajaan bertukar melibatkan tiga bentuk kerajaan yang berbeza. Apabila dalam PRU ke-14 pada tahun 2018, negeri Perak dimenangi oleh Pakatan Harapan dengan diketuai oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sebagai Menteri Besarnya. Namun pada tahun 2020 apabila berlaku langkah Sheraton, berlaku perubahan tampuk kepimpinan di peringkat persekutuan menyaksikan kerajaan Pakatan Harapan tumbang di peringkat persekutuan sebelum berlaku domino effect di negeri-negeri termasuklah di negeri Perak. Namun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu masih lagi merupakan Menteri Besar apabila Parti Bersatu turut terlibat dengan pembentukan kerajaan negeri Perak tersebut. Tidak berapa lama selepas itu berlaku pula satu kegemparan lagi di negeri Perak apabila satu usul undi percaya dikemukakan oleh adun UMNO yang menyebabkan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu gagal dalam undian percaya tersebut, menyebabkan beliau digantikan dengan Menteri Besar Perak yang ada sekarang itu Datuk Syahrini Mohamad. Dan dalam PRU ke-15 yang lalu, Datuk Syahrini Mohamad menang dalam DUN beliau dan diteruskan sebagai Menteri Besar Perak hasil persepakatan dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan perpaduan. Saudara, apa yang berlaku dalam perkembangan negeri Perak pada ketika ini, ia mengingatkan kita kepada situasi yang berlaku sebelum ini. Sejak daripada tahun 2008 lagi, kerajaan negeri Perak sememangnya ataupun negeri Perak sememangnya tidak sunyi daripada krisis politik yang melanda di negeri itu. Sebagai contoh, kita melihat pada tahun 2008 apabila Pakatan Rakyat menang di Perak dengan membentuk kerajaan dianggotai oleh parti-parti PAS, PKR dan DAP dan melantik Menteri Besar dari Parti PAS iaitu Datuk Seri Muhammad Nizar Zakaria, dan tidak sampai setahun selepas itu berlaku satu krisis ataupun kemelut politik yang melanda negeri itu apabila dua orang adun PKR daripada Pakatan Rakyat dan seorang adun DAP mengisytiharkan mereka sebagai adun bebas sebelum mengisytiharkan sokongan kepada Barisan Nasional menyebabkan kerajaan negeri Perak Pakatan Rakyat pada ketika itu tumbang dan digantikan dengan kerajaan Barisan Nasional dengan bermenteri besarkan Datuk Seri Zamri Kadir. Kita masih lagi ingat peristiwa yang berlaku pada 3 Mac 2009 khususnya apabila berlakunya persidangan Dewan Undangan Negeri di bawah pokok. Apabila pada ketika itu wakil-wakil rakyat Pakatan Rakyat tidak dibenarkan untuk memasuki bangunan Dewan Undangan Negeri dan sebagai hasilnya mereka terpaksa bermesyuarat ataupun membuat sidang di bawah pokok kira-kira 150 meter daripada bangunan tersebut.
dan mengemukakan beberapa cadangan, antaranya mengatakan bahawa Datuk Seri Nizar Zakaria merupakan Menteri Besar Perak yang sah. Dan krisis politik tidak berlalu begitu sahaja di negeri Perak apabila seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, langkah Sheraton berlaku dan sebagainya. Dan pada ketika ini muncul pula rumours ataupun desas-desus yang baru akan berlaku pertukaran dan sebagainya. Saudara, jika kita melihat analisis, Sidang DUN Negeri Perak sebenarnya mempunyai sebanyak 59 kerusi Dewan Undangan Negeri, di mana daripada sejumlah 59 kerusi ini, 33 merupakan milik Kerajaan Perpaduan, di mana Pakatan Harapan mempunyai 24 kerusi Dewan Undangan Negeri ataupun 24 kerusi DUN, manakala Barisan Nasional memiliki 9 kerusi DUN. Walaupun Barisan Nasional hanya memiliki 9 kerusi DUN dan Pakatan Harapan memiliki 24 kerusi DUN, disebabkan persepakatan politik yang mereka rintis di peringkat persekutuan khususnya dengan membentuk Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan memberikan laluan kepada Datuk Seri Syahrani Mohamad, wakil daripada Barisan Nasional, untuk meneruskan term beliau sebagai Menteri Besar di negeri Perak. Manakala di peringkat Perikatan Nasional mereka memiliki 26 kerusi Dewan Undangan Negeri bagi membentuk barisan pembangkang di sana. Saudara, jika kita melihat untuk membenarkan senario pertukaran kerajaan itu berlaku, ia memerlukan sekurang-kurangnya 4 orang adun kerajaan, sama ada daripada Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, untuk melompat parti kepada Perikatan Nasional bagi membolehkan kerajaan baru Perikatan Nasional dibentuk di negeri Perak. Namun walau bagaimanapun, kita barangkali terlupa akan satu hakikat, bahawa negeri Perak baru sahaja meluluskan rang undang-undang anti lompat parti dalam persidangan Dewan Undangan Negeri yang lalu, menyebabkan jika untuk mewujudkan ataupun berlakunya pertukaran kerajaan negeri Perak ini merupakan satu perkara yang agak sukar untuk dilaksanakan, walaupun masih boleh dilaksanakan sebenarnya. Ini berlandaskan kepada hakikat bahawa Perikatan Nasional khususnya berasa yakin untuk menang semula kerusi-kerusi yang mereka bakal tandingi jika berlaku adun-adun lompat parti dan pilihan raya kecil perlu diadakan di DUN tersebut. Berdasarkan kepada perkembangan yang kita lihat, khususnya apabila ura-ura untuk menumbangkan kerajaan persekutuan Malaysia pada satu ketika dulu wujud, tidak berapa lama selepas PRU ke-15 itu berakhir, apabila wujud kem-kem yang dikatakan wujud kem-kem dalam Barisan Nasional ataupun UMNO sendiri khususnya, timbul ura-ura bahawa sebilangan ahli Parlimen Barisan Nasional akan lompat parti, membiarkan kerusi mereka kosong dan bertanding semula atas keyakinan bahawa mereka akan mampu untuk menang semula kerusi tersebut atas tiket Perikatan Nasional dan seterusnya membentuk kerajaan Perikatan Nasional yang baru di peringkat persekutuan. Keyakinan inilah juga barangkali yang mereka sandarkan untuk membuat desas-desus ataupun gerakan untuk menukar kerajaan negeri Perak yang baru. Namun, saudara, apa yang boleh kita perhatikan daripada perkembangan ini adalah selain daripada keyakinan Perikatan Nasional untuk membentuk atau untuk memenangi semula kerusi-kerusi mereka melalui pilihan raya kecil, apa yang kita bimbangi ataupun perkara yang boleh berlaku lanjutan daripada krisis di negeri Perak ini ialah ia boleh berjangkit ataupun ia boleh memberikan idea kepada kerajaan negeri Pahang ataupun parti-parti politik negeri Pahang khususnya. Sebagai contoh, kita melihat bahawa konteks yang berlaku di negeri Pahang seakan-akan sama ataupun mirip kepada apa yang berlaku di negeri Perak. Pahang sebagai contoh, saudara, memiliki 42 kerusi DUN, di mana 17 daripadanya milik Perikatan Nasional dan 25 milik Kerajaan Perpaduan hasil gabungan Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Seakan-akan konteks yang sama Pahang miliki dengan negeri Perak apabila beza kerusi juga tidak begitu besar. Apabila hanya 8 kerusi sahaja membezakan antara parti pembangkang dengan parti kerajaan. Dan apa yang menarik yang berlaku di negeri Pahang ialah Pahang belum lagi meluluskan rang undang-undang anti lompat parti. Kerana apabila cadangan untuk membentangkan rang undang-undang itu timbul pada bulan Mei yang lalu, pada awal Mei yang lalu, cadangan itu walau bagaimanapun diminta oleh pihak pembangkang negeri Pahang untuk ditangguhkan kerana mereka mahu mengkaji terlebih dahulu rang undang-undang tersebut, dan cadangan tersebut dipersetujui oleh Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi dan menyebabkan rang undang-undang tersebut belum lagi dibentangkan dan belum lagi diluluskan. Dan jika ia berlaku di negeri Pahang, ia sebenarnya lebih mudah jika dibandingkan dengan apa yang bakal berlaku di negeri Perak. Saudara, apa yang berlaku melibatkan perkembangan-perkembangan politik di negeri Perak ini khususnya, ia seolah-olah merebut highlights ataupun tumpuan yang sepatutnya kita berikan kepada pilihan raya negeri
yang bakal berlangsung di 6 buah negeri tidak berapa lama lagi. Kira-kira 2 bulan ataupun 3 bulan sahaja lagi akan berlangsung pilihan raya negeri melibatkan 6 buah negeri, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Namun apa yang berlaku disebabkan desas-desus di negeri Perak ini, ia seolah-olah merebut ataupun mengambil semua perhatian yang sepatutnya kita berikan kepada pilihan raya negeri melibatkan 6 buah negeri itu, dan sebaliknya perhatian kita berikan kepada negeri Perak. Namun adakah perkara ini munasabah ataupun boleh berlaku melibatkan adun-adun kerajaan di negeri Perak khususnya? Kerana jika kita lihat situasi sebenar ataupun apa yang berlaku pada ketika ini di peringkat persekutuan yang membentuk kerajaan adalah kerajaan perpaduan, hasil gabungan parti-parti Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan yang lain-lain. Jika adun-adun kerajaan di negeri Perak berhasrat untuk melompat parti kepada Perikatan Nasional sekalipun, mereka seharusnya mempertimbangkan keadaan di mana mereka akan menjadi adun kepada sebuah negeri pembangkang dalam kerajaan Malaysia yang berkerajaankan kerajaan perpaduan. Dan ini barang pasti akan ada wujud disadvantage ataupun kekurangan-kekurangan tertentu berbanding sekarang yang mereka merupakan kerajaan negeri yang sealiran dengan kerajaan di peringkat persekutuan. Dan mereka perlu mempertimbangkan perkara ini sebelum mereka membuat keputusan untuk melompat parti. Namun jika wujud tawaran-tawaran tertentu daripada pihak-pihak tertentu, sebagai contoh tawaran jawatan-jawatan Exco ataupun jawatan timbalan Menteri Besar ataupun jawatan-jawatan melibatkan pengerusi JLC dan sebagainya, barangkali keputusan tersebut boleh berubah dan mereka barangkali tidak akan mempertimbangkan pun keadaan di mana mereka akan menjadi adun kepada sebuah negeri pembangkang. Dan jika ini berlaku, saudara, orang undang-undang anti lompat parti pun tidak mampu untuk membendung gejala ini, dan apa sebenarnya yang boleh dilakukan adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu lebih proaktif untuk menyiasat mana-mana adun yang terlibat dengan lompat parti ini, kerana ada kecenderungan untuk berlakunya gejala sogokan ataupun rasuah dalam kes tersebut. Jadi saudara, sebelum kita menuju pada pilihan raya negeri, akan berlakukah lagi isu-isu yang sebegini ataupun akan berlakukah lagi drama-drama politik seperti ini? Ini semua akan kita perhatikan, dan siapakah pula yang akan menjadi watak-watak utama kepada drama-drama politik ini? Semua ini saudara akan kita perhatikan dengan penuh minat, dan pada masa yang sama kita menapis semua maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada mana-mana pihak sekalipun dengan menggunakan kayu ukur wahyu dan kayu ukur ilmu, dan bukan menggunakan sentimen emosi semata-mata. Saudara, saya rasa setakat itu dahulu perkembangan yang ingin saya bawakan dalam edisi podcast kita pada kali ini. Kepada anda semua yang berminat untuk mengikuti episod-episod kami yang lalu, anda dialu-alukan untuk mengikuti Spotify Sinar Harian, dan anda juga dialu-alukan untuk subscribe ataupun melanggan platform-platform digital kami sama ada di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan sila layari www.sinarharian.com.my untuk mengikuti perkembangan berita dalam dan luar negara. Sehingga kita bertemu lagi dalam edisi yang akan datang. Saya Haizal Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.